Salam sejahtera dan salam durian. Hari ini saya berada di Kuantan sebenarnya untuk melawat satu kebun yang saya bagi konsultasi. Dan hari ini saya nak perkenalkan satu lagi sistem, di mana sistem busuk yang menggunakan cara batas. Kalau kita lihat di sekelilingnya, memang kita membina batas lebih kurang ketinggian dalam 4 hingga 5 kaki. Dan pokok ini adalah pokok blackthorn ataupun duri hitam. Umur pokok lebih kurang dalam 2 tahun lebih sedikit. Dan kita lihat dari segi pertumbuhan pokok memang sihat, dan juga pokok tumbuh dengan hijau. Jadi dengan penggunaan baja yang betul, contohnya menggunakan Nanoka, P400, Root Pro, Amina Pure dan G232, kita dapati pokok tumbuh dengan baik. Dan seterusnya kita taburkan baja seperti Super Green ataupun CRF, dan juga ditambah dengan baja SP361, baja organik yang kita praktikkan. Kita dapati pokok pulih seperti sedia kala dan sehat. Dan satu daripada kelebihan kita dapati ialah pokok yang di sini batangnya membesar. Selepas kita pakai G232, kalau kita nak menggemukkan batang pokok, pembajaan yang paling bagus ialah menggunakan baja G232, sebab dia boleh menggemukkan batang, dan juga dengan Amina Pure. Dan untuk memastikan pokok kita hidup sehat, pengurusan air juga penting. Jangan siram terlampau basah dan biarkan dia kering. Kalau boleh buat siraman itu 5 hari sekali, siram biar betul basah, lepas tu biar kering. Dan kedua ialah pastikan ialah musim hujan jangan siram lagi. Dan kita boleh lakukan fertigasi. Kebun ini di sini juga kita melakukan fertigasi menggunakan kaedah air, dan kita siram air. Dan ini adalah merupakan satu cara yang terbaik untuk membantu pertumbuhan pokok. Dan satu lagi ialah kita nak mengawal ketinggian pokok. Kalau boleh kita nak mengawal ketinggian pokok dalam paras 12 kaki sahaja, dan cabangnya kita simpan lebih kurang dalam 8 hingga 12. Kalau contohnya kita ada 8 hingga 12, satu cabang pokok berbuah dalam 5 hingga 8 biji sudah mencukupi. Kita boleh dapat dalam 50 hingga 80 biji, itu pun sudah memadai. Dan seterusnya kita lihat yang di sini ialah batas yang kita bina. Antara orang kata tanam durian tidak sesuai di tanah rata. Tidak sesuai di tanah adalah disebabkan kita tidak buat batas ataupun busuk. Kalau kita lihat di sini, batas yang buat ini digunakan sebagai saliran, dan kita tidak perlu lagi gali longkang. Dan kalau boleh kita nak memotong rumput menggunakan mesin. Seterusnya juga dengan ada batas ini, dengan jalan yang teratur, kita boleh menyembur menggunakan kereta, dan 2 penyembur duduk di belakang hailak contohnya, dan kita sembuh. Jadi keadaannya lebih cepat, dan tenaga wanita boleh digunakan sebab kerjanya tidak berat. Kalau menyembur menggunakan tenaga untuk tarik paip dan seterusnya agak sukar. Tetapi sekiranya kalau kita berada di atas kereta ataupun di atas kereta 4x4 contohnya, dia dapat meringankan kerja dan mempercepatkan kerja. Contohnya kita tahu di sini pekerja hanya perlukan 4 orang saja untuk keluasan 50 ekar untuk menguruskan. Jadi nanti kita lihat apakah langkah seterusnya yang kita boleh memperbaiki lagi, sebab cabaran hari ini ialah kita bersaing secara global, bukan lagi ala tradisi yang dipraktikkan. Jadi antara yang praktik kita haruskan menanam durian tidak semestinya di atas bukit, tetapi juga boleh di kawasan tanah rata seandainya kita mengedarkan sistem ataupun kaedah penanaman busuk ataupun kaedah penanaman batas. Jadi di sini antara satu daripada contoh kita nak tunjukkan pada bahawa durian memang boleh ditanam di kawasan tanah rata. Dan seterusnya juga dahan-dahan di sini kalau kita dapati memang kita sudah buang, yang menegak kita buang, yang mendatar kita menyimpan, ataupun dahan jantan kita sudah buang, kita cuma sihat dahan betina ataupun kita kata dahan reproduktif. Dan seterusnya kita nak lihat ialah ketinggian pokok. Ya, ketinggian pokok kalau boleh kita nak sampai yang di mana? Pohon ini bersampai ke arah sini. Yang selain daripadanya kita akan buang. Selain pada ketinggian itu kita akan buang habis. Jadi kita dapat mengekalkan. Tujuannya ialah kalau kita dapat merenekkan pokok, dia dapat membantu kita pada masa depan untuk penyelenggaraan. Contohnya untuk penyembuhan racun perosak mudah. Kita boleh memetik buah. Kita boleh melakukan penjarangan buah dengan mudah, dengan cepat. Dan kita boleh mengikat buah dengan mudah, dengan lebih cepat juga. Kalau tidak sekarang, kalau pokok yang tinggi, kalau kita nak mengikat buah, kosnya sebiji RM1. Kalau contohnya kita ada 10.000 biji, kita kena bayar 10.000 hanya untuk kos mengikat buah. Dan ini boleh menyebabkan beban pada
pengusaha ataupun pelabur durian. Jadi kalau boleh kita nak menggunakan tenaga buruh dengan kaedah praktik yang betul, iaitu menggunakan kaedah pruning yang sesuai ataupun catasan dahan yang betul. Seterusnya ialah dahan-dahan yang bertindih juga kita akan buang. Kalau dahan yang bertindih kita akan buang, dan dahan yang menegak kita akan buang. Kalau kita lihat di dalam sini, kalau dahan yang terlalu banyak, sebenarnya dia tidak boleh dan dia tidak sesuai. Kalau dahan yang kecil, contohnya kita boleh buang satu dahan di sini. Contoh yang dahan kecil ini kita buang satu, rapat. Dan kalau boleh pruning satu lagi, petua pruning, dahan yang kecil-kecil kita panggil ini dahan primer, ini dahan sekunder, dan yang tertiary. Jangan buang melebihi 50%. Kalau buang melebihi 50%, dia boleh mengganggu pertumbuhan dahan sekunder. Jadi kalau boleh, ini juga mengelakkan daripada pekerja melakukan kesilapan. Jadi kalau boleh, pastikan kita buang separuh sahaja yang cabang-cabang tertiary. Yang lain kita simpan dulu untuk membolehkan pertumbuhan batang yang lebih cepat. Okay, hari ini kita bersama dengan pengusaha kebun Cik Edward dengan adiknya Sam yang menguruskan kebun di sini. Dan ini antara satu daripada kebun yang diusahakan oleh orang muda lah. Kita melihat satu perkembangan yang sangat positif, yang boleh dikatakan menggalakkan, yang orang muda terlibat dalam bidang pertanian. So hari ini kita nak temu dekat sikit dengan Cik Edward kenapa menanam durian. Rasa yang future punya market okey lah, boleh untung banyak. Okey, apakah cabaran yang dihadapi sebelum ni semasa menguruskan dusun yang ni? Ada pokok kuning, lepas tu nampak itu dia pokok macam tak jalan. Jam Jam lah. tak tumbuh. Tak tumbuh. Sudah tunggu lama dia pun tak tinggi ke apa. Ya. So ada dua perkara yang saya rasa boleh saya kongsikan. Petuanya ialah selepas mereka melakukan meninggikan batas. Dulu buat batas rendah. Lepas tu kita tambah batas tinggi. Betul. Yang kedua ialah pengurusan baja dan juga pengurusan penyakit dan perosak lah. So kita ada ubah sikit pembajaan daripada dulu menggunakan kaedah tradisional, iaitu kita menggunakan baja kimia konvensional. Sekarang kita beralih kepada super green atau CRF dan juga menggunakan kompos organik yang berkualiti. Contohnya SP361 dan juga kita gunakan P400 dan juga menggunakan lain-lain yang contohnya G232 untuk menggemukkan batang. Jadi kita dapati batang di sini memang membesar dengan cepat kan? Ya, betul. So satu lagi kelebihan yang saya rasa mungkin boleh dikongsikan, kita ada sebuah nanoka di atas daun. So kesannya ialah penyakit kurang dan serangga tidak suka. Ya, betul. Terus nampaklah dah kurangkan itu penyakit. Salib. So apa nasihat Cik Edward kepada penonton di YouTube? Saya rasa kalau betul-betul nak tanam, so kita betul lah kena ikut yang konsultan Mr. Lim yang tunjuk punya itu cara lah. Sebab dulu saya pun ada pakai sendirian punya cara, tapi tak cantik. Itu pokok betul-betul kurang cantik lah. So saya rasa kita belajar pada pengalaman lah. The more we know, the more we don't know. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita tidak tahu. Dan sebenarnya saya rasa satu proses dua hal lah. Saya juga belajar daripada petani kesilapan yang dilakukan supaya kita tidak ulangi. Dan juga kita belajar daripada cara yang betul yang dipraktikkan petani. Contohnya kaedah-kaedah tertentu yang dipraktikkan juga yang boleh membantu. Dan saya rasa yang dulu satu daripada pokok yang tadi Cik Edward kata terbantut lah, pokok tidak naik. Antara faktor utama ialah pengurusan air, iaitu batas tak cukup tinggi dan cara siraman air juga kurang tepat, menyebabkan akar reput. Pokok yang sihat datang daripada akar yang sihat. Akar yang sihat datang daripada tanah yang sihat. Tanah yang sihat ialah tanah mengandungi 45% mineral, 5% organik, 25% air, 25% udara. Jadi kalau kita dapat menguruskan nisbah yang ini dengan betul, pokok dapat tumbuh dengan sihat. Okey, apakah nasihat Cik Edward kepada pelabur baru ataupun orang yang ingin mencampuri durian ni? Apakah nasihat Cik Edward kepada pelabur?
Saya punya fikir yang penting bajet lah dengan kena ada SOP. So lagi yang baik punya konsultan lah. Betul-betul itu banyak penting sebab setiap bulan konsultan akan adapt kita punya itu situasi pokok macam mana, ada apa masalah, boleh tanya konsultan, dia akan tunjuk kita macam mana buat. Itulah. So saya rasa ini antara satu betul lah. Saya kongsikan juga sedikit lah. Bajet memang penting. Kalau kita tak cukup, bajet memang bermasalah. Kedua adalah perancangan ataupun planning. Dan ketiga, SOP itu memang penting lah. Sebab kalau kita tidak ada SOP, banyak kesilapan kita buat kita tidak tahu. Dan satu lagi memang kerjasama antara perunding ataupun advisor ataupun konsultan dengan petani sangat penting lah. Sebenarnya kebun sini boleh kembang dengan baik pun sebenarnya saya dapat satu compliant ataupun kerjasama yang sangat padu daripada Cik Edward dengan adiknya Sam yang betul-betul melakukan setiap perkara yang kita kemukakan ataupun kita cadangkan, dia lakukan dengan baik. Itulah antara sebabnya kejayaan. Compliant itu adalah satu daripada faktor yang penting. Itu salah satu antara faktor yang menjayakan penanaman durian.